kepada semua penonton-penonton di atas talian yang merupakan peserta-peserta Kem Saintis Muda Pahang 2021. Sebelum kita mulakan slot bedah buku kita pada hari ini, apa kata kita ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan kolaborasi yang telah merealisasikan program Kem Saintis Muda yang julung-julung kali diadakan di negeri Pahang. Antara pihak yang terlibat adalah Persatuan Sains Bioperubatan Pahang, Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang, Petro Sains Placemat Pahang, Jabatan Sains Bioperubatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Citra Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sebentar tadi kita telah pun disajikan dengan satu montaj video bangunan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang ataupun lebih dikenali dengan panggilan mesranya PASAS, iaitu Perpustakaan Awam Sultan Haji Ahmad Shah. Untuk makluman adik-adik semua, di sinilah slot bedah buku ini dirakamkan khas untuk bakal-bakal saintis muda kita. Alang-alang adik tadi sudah pun melihat video kita tadi, video bangunan Perbadanan Perpustakaan Pahang yang setinggi 3 tingkat. Apa kata adik-adik, orang kata kita menyelami apa yang ada di Perbadanan Perpustakaan Pahang. Untuk makluman adik-adik semua juga, rakan kolaborasi kita iaitu Petronas Placemat turut terletak di sini, iaitu di arah 1. Adik-adik semua boleh datang join untuk orang kata bersukaria, release tension, untuk bersama-sama mendapatkan maklumat sambil bersukaria, education style orang cakap. Okey, boleh datang, tapi buat masa ni untuk COVID, era COVID-19 ni, Abang mohon untuk adik-adik semua patuhi SOP. Sambil-sambil datang ke perpustakaan, sambil-sambil kita orang kata merilis tension di Petro Sains Placemat negeri Pahang. Okey. Lagipun ni kan orang kata waktu musim cuti sekolah ni, tak tahu nak pergi mana, asyik pergi Teluk Cempedak, pergi ke pasar raya tengok wayang apa semua. Apa kata kalau adik-adik semua terus datang kat sini je, sambil-sambil boleh baca buku, sambil-sambil boleh main dekat Placemat Petro Sains tu. Untuk makluman adik-adik semua, dekat Petro Sains tu ada replika untuk kereta lumba Formula 1, ada juga jentolak, macam-macam lah permainan interaktif yang sangat menarik yang disediakan khas untuk para pengunjung. Tak lupakan juga iaitu Perbadanan Perpustakaan Pahang. Dekat situ bukan setakat adik-adik boleh baca buku je kalau nak tahu. Di situ juga adanya panggung wayang 3D. Kalau kata nak tengok cerita dengan keluarga tu, boleh je. Pergi je ke tingkat 1, unit multimedia, panggung wayang 3D tu, adik boleh pilih cerita-cerita mana yang adik nak tengok dengan bayaran serendah RM7 untuk satu cerita. Kemudian kalau kata bosan-bosan nak karaoke, boleh pula pergi ke bilik jamming yang kita sediakan. Boleh, tak ada masalah. Janji datang, wajib datang tau. Okey. Selain adik-adik, abang-abang boleh join ke? Mesti. Nampaknya kita dah ada suara-suara tu ya. Sabar. Abang nak rahsiakan dulu siapakah tetamu jemputan kita hari ini. Okey. Sebelum pada tu, mohon izin untuk abang perkenalkan diri abang dulu. Nama saya Tuan Khairul Azhar bin Tuan Kuning, bertugas di Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang. Tapi untuk sesi kali ini, untuk sesi bersama-sama adik-adik di Kem Saintis Muda Pahang 2021 ni, abang bukan mohon lah, adik-adik boleh panggil abang, boleh sapa abang dengan panggilan abang TK saja. Okey. Kita hari ini berada dalam slot bedah buku. Untuk maklumat adik, macam abang dah beritahu tadi, kita walaupun ini adalah satu sesi rakaman, tapi abang cuba untuk kita bawa untuk bagi adik-adik semua rasa seronok je. Macam abang berada di depan korang. Abang tahu korang berada di serata pelosok negeri Pahang. Dimaklumkan hampir 100 orang peserta join untuk program kali ini. Okey.
Perbadanan Pustakaan Pahang diberi slot untuk bedah buku. Maklumlah, apa ni, mentang-mentang nama program ni Camp Saintis Muda, buku pun nak dibedah kan. Bedah pakai apa agak-agaknya? Pakai pisau sculpture tu ke? Yang macam dekat bilik bedah STAA tu? Okey. Kita tengok macam mana perpustakaan membedah buku. Adik-adik semua, walau macam mana pun, mungkin hari ni bila sebut pasal buku ni, biasanya adik-adik akan rasa macam stres je. Tolong, hari ni kita jangan stres, kita relax, santai je. Rasakan, cuba orang kata selami apa yang cuba disampaikan oleh tetamu kita yang kita jemput khas dari nanti dulu. Sabar. Okey. Untuk makluman adik-adik, hari ni abang akan apa nak cakap kita tak nak macam, walaupun rakaman, tapi kita tak nak abang dengan tetamu di sini je yang bercakap. Mohon adik-adik juga boleh orang kata kongsikan ataupun nak tanya soalan, boleh tanya je dekat ruangan chat yang disediakan di bawah. Untuk makluman adik-adik juga, harap adik-adik orang kata fokus dalam mendengari kita punya perbualan, kita punya perkongsian bedah buku hari ini, kerana akan ada 3 soalan cepuk emas yang ditanya. Soalan-soalan tersebut adalah berkaitan dengan perbincangan pada hari ini. Dan of course lah, bila abang tanya soalan, jawab di ruangan komen. Orang yang terpantas dan paling tepat jawapannya akan mendapat hadiah istimewa terbitan khas Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang. Alright. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini kita bawakan seorang anak muda yang terlibat dalam bidang perubatan. Sebenarnya beliau merupakan seorang, macam mana nak kata, sahabat abang lah. Abang baru kenal juga dia, tapi abang respect dia. Dia seorang pemuisi, seorang penulis, seorang pelukis, tapi beliau terlibat dalam profession perubatan. Beliau merupakan pembantu perubatan di Klinik Kesihatan Sungai Lembing. Ya, betul. Klinik Kesihatan Sungai Lembing. Nama beliau adalah Wan Muhammad Awis Akani bin Wan Yusof. Nama gelaran beliau adalah Awis Akani. Tapi hari ini mohon izin untuk kita panggilan mesra dengan Awis Akani ni, saudara Awis Akani ni dengan Abang Awis. Boleh Abang Awis? Boleh. Boleh. Abang Awis saja. Abang Awis je Abang Awis saja boleh. Okey, alhamdulillah. Abang Awis ni lahir pada tahun 1986. Telah pun berkahwin, mempunyai 4 orang anak dan beliau merupakan anak ke-6 daripada 7 adik-beradik. Dan sekarang macam abang nyatakan tadi, beliau bertugas di Klinik Kesihatan Sungai Lembing sebagai pembantu perpustakaan. Korang semua tahu tak apa tu pembantu perpustakaan? Pembantu maafkan abang, pembantu perubatan. Sorry mohon maaf, pembantu perubatan. Korang tahu tak apa itu pembantu perubatan? Lebih famous dengan panggilan medical assistant. Ataupun kalau kata mak-mak ayah kita panggil MA. Betul Abang Awis? Betul. HA pun orang panggil dulu. Hospital assistant. Dulu panggil HA, sekarang panggil? Sekarang secara rasminya kita panggil penolong pegawai perubatan. Tapi nama penolong pegawai perubatan tu tak naik. Biasa orang kenal dengan pembantu perubatan sahaja. Betul. Alah, yang macam famous dalam cerita Hantu Kak Limah tu, MA tu, Nayan. Betul? Ingat? Betul dah tu. Alright. Untuk makluman adik-adik semua juga, Abang Awis ni berpengalaman dalam sebagai penyelia program pencegahan penyakit berjangkit. Dalam bahasa Inggerisnya Communicable Disease Center, CDC D1 di Klinik Kesihatan di Klinik Kesihatan Sungai Lembing. Okey. Untuk
sesi kita pada hari ini? Boleh kita masuk? Boleh. Boleh. Kita akan cuba selami perlahan-perlahan supaya adik-adik tidak terlalu terkejutlah, sebab bedah buku ni sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Lebih-lebih lagi buku teks. Siapa pelajar sekolah yang suka bedah buku teks? Dapat buku teks setebal ni jaranglah orang minat. Tapi buku teks ataupun buku-buku rujukan, kita ada cara untuk bedah, untuk kita explore apa yang ada di dalamnya secara sistematik. Dia ada cara dia. Jangan terkejut kalau dapat buku tebal-tebal. Kalau dapat tebal-tebal, kita tengok satu-satu dulu. Ikut konten dia. Okey. Okey, macam Abang Awis cakap tadi, jangan terkejut tengok buku tebal sebabnya Abang Awis pilih buku tebal. Okey, nampak buku ni, buku yang berjudul Human Diseases from Wildlife. Nanti kita tanya Abang Awis kenapa dia pilih buku ni, apa konten buku ni. Mungkin Abang Awis boleh cerita sikit kot pasal buku ni dulu. Boleh. Secara asasnya dulu. Okey. Tapi mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih Perpustakaan Awam Negeri Pahang, wakil Abang TK kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk bedah buku yang tidak terlalu tebal sebenarnya, tetapi padat dengan informasi jurnal yang boleh dibuat rujukan oleh saintis. Dan kalau adik-adik yang berkeinginan untuk menjadi saintis muda, buku-buku seperti ini seharusnya menjadi salah satu dalam rangkaian buku, pilihan buku yang adik-adik perlu ada. Kadang-kadang kita suka tengok buku lukisan saja kan. Kalau buku macam buku binatang, mesti semua muka surat ada gambar kartun. Kalau gambar semua lukisan. Tapi lukisan hanya salah satu cara untuk mengenal haiwan. Tapi lebih tepat lagi, lebih detail lagi, kita perlu tahu haiwan itu secara terperinci dan apa musibah dan kebaikan haiwan itu boleh berikan kepada manusia. Seperti yang tertulis dalam buku ni. Okey, buku ini bertajuk Human Disease from Wildlife, atau yang bermaksud penyakit manusia bawaan haiwan liar, yang ditulis oleh Michael R. Conover dan Rosanna M. Weil. Okay, Michael R. Conover ni merupakan Direktur Jabatan Haiwan Liar, Sumber Haiwan Liar. Manakala Rosanna M. Weil ni adalah pensyarah di Kansas State University, USA. Okay. Buku ini setebal, saya pun tak pernah tengok dia punya muka surat yang terakhir sebenarnya. Kalau buku kita dapat, kita terus tengok muka surat dia, itu adalah kacau yang pertama. Jangan tengok muka surat. Kita tengok konten dia. Betul. Kita fokus kepada konten dia. Dapat yang setebal ni, kita tengok muka surat. 1,000 muka surat, dah tutup lah, simpan. Jangan. Kita perlu fokus. Apa yang kita nak explore ataupun nak dapatkan daripada sesebuah buku itu. Itu yang menjadi matlamat, yang menyebabkan kita rasa timbul rasa minat untuk dapatkan pengetahuan daripada buku tersebut. Okey, buku ni setebal 527 muka surat. Lebih tebal daripada buku teks biasalah. Tetapi ia mengandungi maklumat-maklumat haiwan yang sangat penting. Haiwan yang boleh memberi jangkitan kepada manusia terutamanya. Okey. Okey, sekejap Abang Awis. Tadi berapa? 527 muka surat? 527 muka surat. Jangan tengok muka surat, tengok konten dia. Okey. Itu syarat yang pertama lah. Okey, tapi kan, sahajalah nak tanya ni. Berapa lama Abang Awis habiskan masa nak baca sebuah buku setebal 527 muka surat ni? Okey, saya cerita secara jujur lah. Untuk habiskan pembacaan, kalau novel, saya ingat dalam 1 minggu boleh habis. Tapi untuk sebuah buku teks yang mengandungi maklumat, 1 minggu tak cukup. 1 minggu tak cukup. Mungkin makan masa bulan. Tetapi untuk program kali ini, bersempena dengan saintis muda, program saintis muda, kita nak galakkan pembacaan.
anak-anak, okey, adik-adik sekalian. Kita nak cari resepi macam mana, kita nak cari kaedah macam mana kita boleh cerap maklumat dengan cara yang pantas melalui cara yang akan saya tunjuk nantilah. Okey, itu yang penting. Jangan tengok setebal mana, itu nombor satu yang saya cerita tadi. Fokus kepada apa yang kita nak cari dalam buku. Kita beleklah buku apa-apa sekalipun, baik sastra, baik sains ke, geografi ke, kita fokus apa yang kita nak dulu. Okey? Mula-mula boleh saya pinjam abang Tiki? Boleh. Okay. Silakan. Bila kita dapat sebuah buku macam ni, kita baca tajuk, kita rasa minat. Gambar memainkan peranan yang penting. Buku teks dengan gambar yang tak menarik, biasanya anak-anak tak suka. Kalau gambar yang menarik, lebih menangkap hatilah. Tapi memandangkan buku ini, dia punya target market dia sebenarnya untuk pengkaji. Jadi dia lebih gambar yang lebih relatable lah. Maksudnya ada berkaitan lah. Tak ada lah gambar kartun. Sesuai dengan penjurusan seseorang tu, baik dari segi pengkaji, sains, haiwan, biologi, fizik, dia bergantung. Jadi target market dia untuk orang tersebut. Tapi untuk adik-adik, ia tidak menghalang kita kalau kita ada minat. Okey, kita tengok macam ni pun kita rasa okey, ni buku berkaitan dengan haiwan. Okey, berkaitan dengan haiwan. Kita tengok gambar seterusnya. Gambar-gambar yang ditunjukkan di sini, okey, gambar haiwan kecil lah. Maksudnya haiwan-haiwan kuman, kutu, jenis-jenis parasite. Okey, maksudnya ada makna tersendiri dalam buku ni. Untuk kita sekali imbas kita tengok, okey, buku ni berkenaan penyakit. Maksudnya Abang Hafiz daripada kulit buku tu pun, daripada orang kata gambaran yang dihasilkan di title buku, di kulit buku tu pun dah menggambarkan penceritaan di dalam tu. Mesti ada kaitan. Sebab itu orang panggil apa? Kalau orang cakap don't judge a book by its cover, saya rasa tak betul juga. Kita kena judge luaran juga. Betul. Kalau komik Dragon Ball letak gambar Upin Ipin, kan tak betul. Dragon Ball kan? Mesti letak gambar Upin Ipin lah. Tok Dalang ke siapa ke. Kalau buku berkenaan biologi, mesti ada kaitan dia. Kalau buku berkenaan dengan haiwan liar, penyakit, mesti ada kaitan dia. Supaya kalau orang pegang, nak beli dekat kedai, ambil, tengok, tak baca tajuk pun dah tahu dah ada kaitan. Macam tu. Okey, kemudian kita alih kepada muka surat yang seterusnya. Okey, ini sebenarnya buku daripada Perpustakaan Pahang lah. Saya pinjam. Saya dipinjamkan. Khas untuk program Can Scientist Muda ni. Khas untuk program ni. Okey, macam biasalah ada nama penulis. Okey. Sebenarnya buku ni dia tulis kat sini, this book is dedicated to David D. Weil and Dennis O'Conover. Biasanya penulis buku dia akan suka dedikasikan buku tersebut kepada orang-orang tertentu. Kalau penulis sekarang isteri dia yang telah banyak memberi sumbangan kepada beliau dalam penulisan, ada guru dia yang telah memberi macam-macam lah, sehingga buku tu berjaya diterbitkan. Biasanya nama dia akan terpatri lah pada muka surat. Khas kosong macam ni, ada special nama dia. Okey. Jadi penulis. Awal Abang Hafiz bagi nasihat ni. Ada kaitan lah kan. Okey. Pertama, kita tengok konten dia. Okey. Syarat tengok buku yang tebal yang pertama adalah tengok konten. Ini adalah salah satu kelemahan pelajar. Dia tak nak tengok apa ni. Dia tahu kalau cikgu cakap muka surat sekian-sekian, muka surat 57. Buka dah muka surat 57. Laju je kan. Berebut je nak pergi. Janji boleh salin nota. Janji boleh salin nota. Okey, salah. Mesti setiap pelajar tengok konten buku. Mesti tengok konten buku. Konten buku tu, kalau kita cakap lah orang Islam lah, okey, rukun iman ada 6 contoh. Okey, kita boleh tulis satu rukun iman. Yang tu yang kita kena tahu. Dalam setiap rukun iman tu, yang tu kita baca bab selanjutnya. Dalam 6 rukun iman tu, yang tu konten dia lah. Konten dia. Rukun Islam ada 5. Okey, yang 5 tu. Yang 5 tu konten dia lah. Yang dalam tu kita kena telusuri satu-satu. Okey. Solat satu, mengucap kalimah syahadah satu. Macam ni lah. Konten kena tahu. Konten. Daripada konten tu lah
kita dapat tengok secara keseluruhan apa yang hendak disampaikan oleh penulis, oleh pengkaji. Kalau kita tak tengok konten, terus buka muka surat, contoh tiba-tiba dapat gambar rumah apa benda pula ni, tak faham, tak faham. Jadi kalau cikgu suruh salin, kita salin graf, kita salin dalam keadaan kita tak faham. Jadi tengok konten, lepas tu daripada konten tu kita akan bermain. Okey, apa benda yang nak disampaikan oleh penulis? Okey, kita belek satu-satu. Okey, introduction mesti kena baca. Kalau adik-adik jenis tak suka baca buku banyak-banyak, muka surat banyak-banyak, introduction wajib. Kenapa wajib tu? Kenapa? Sebab introduction adalah kita panggil apa? Pengenalan. Pengenalan kepada buku tu. Pendedahan awal. Kalau tanpa kita kenal, kita tak akan cinta. Okey. Kita kena kenal, baru kita tahu sebenarnya buku ni berkisahkan apa. Muka surat pertama dah menarik perhatian. Okey, bila kita buka konten, tengok introduction sekian, kita buka muka surat introduction, intro dia kita baca. Tapi sebenarnya buku ni dalam bahasa Inggeris. Rasanya zaman sekarang bahasa Inggeris bukan lagi penghalang lah. Okay. Zaman-zaman saya dulu. Sebelum tu Abang Awis, buku ni ditulis dalam bahasa Inggeris. Cara penulisan dia macam mana? Fakta ke? Novelis punya style ke macam mana dia punya cara penulisannya? Senang dibaca ke tak? Ni pada pendapat saya lah. Pendapat saya. Sebenarnya buku berkaitan sains lebih mudah untuk difahami berbanding dengan sastra. Tetapi ianya adalah fakta yang tak boleh yang boleh diubah sekiranya ada penemuan baru. Okay. Kalau tak ada penemuan baru, kita akan pegang pada fakta tu. Okey, manakala kalau sastra setengah penulisan ataupun ayat tu kadang-kadang dia ada 2 maksud, ada 3 maksud atau 4 maksud. Sains bukan macam tu. Sains kalau dia cakap 2 tolak 1, jawapan dia 1 lah. Okay. Kalau sastra 2 tolak 1, ada maksud di sebalik 2 tu. Ada maksud di sebalik 1. Itu sastra. Dia berbeza. Sastra dan sains kita boleh kaitkan, tapi jangan campur adukkan apabila dalam proses pembelajaran kita akan pening. Jadi cuba asingkan dahulu, sebab sains adalah fakta. Fakta yang perlu disanggah dengan kajian. Dia bukannya sembang kosong. Erti kata lain, buku ni senang difahami melalui penulisan yang disampaikan oleh penulis. Ya, buku ni senang difahami. Okey. Dan kalau kita tengok pelajar-pelajar sains, pelajar-pelajar sastra, dulu kita ada pecahan kelas sastra, kelas sains, kelas ekonomi kan. Dulu-dulu lah. Sekarang macam mana saya tak tahulah. Lama saya tak rasa, ambil. Tetap ada aliran-aliran tu, tetap ada pecahan. Memang ada aliran seperti macam saya ambil accounting dulu, tadi masuk bidang library sekarang. Macam Abang Awis mungkin di bidang sains tulen kemungkinan kan. Saya daripada bidang agama. Bidang agama. Okey, jauh juga lari tu ya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, apa kata kita terus masuk ke dalam buku ni. Sebenarnya buku Human Disease from Wildlife ni berkisah tentang apa? Okey, betul. Kerana terlalu ni kan, excited untuk cerita berkenaan buku. Okey, saya terus masuk. Okey, selepas kita baca introduction dia, okey, saya bacalah sikit introduction berkenaan buku ni. Introduction, muka surat 1. Okey, saya cerita sikitlah macam mana nak extract. Okey, pertama adik-adik perlu baca dia punya introduction. Ini wajib. Dan kedua, adik-adik perlu tengok tajuk demi tajuk. Setiap tajuk ni penulis sudah buat pecahan. Okey, pecahan berkenaan penyakit berjangkit bawaan haiwan liar ni. Kita ada 7 pecahan dalam ni. Okey, setiap pecahan tu dia ada section dia lah. Yang pertama, penyakit bawaan bakteria. Lepas tu yang kedua, penyakit bawaan bakteria ni dia ada tajuk kecil dia lagi. Maksudnya bakteria yang jenis apa? Dia spesifikkan lagi. Subtopiknya. Subtopik bakteria. Yang penting kita tahu 7 item tu. Okey, penyakit bawaan haiwan liar ni mesti ada 7 kategori. Pertama, bakteria. Okey. Okey, tak perlulah kita cerita. Maksudnya ada benda tu ada dalam buku. Okay. Kita akan terus cerita saja. Boleh. Pertama adalah bakteria, penyakit bawaan haiwan. Pertama adalah bakteria. Kedua adalah kumpulan rickettsia.
Ketiga adalah kumpulan spirochetal, spirochetal, dan tadi ke berapa dah? Bakteria, Tiga. spirochetal, rickettsia. Keempat adalah kumpulan virus. Kelima adalah kumpulan fungal. Keenam adalah kumpulan parasite. Dan ketujuh adalah kumpulan prion. Okey, prion ni kalau kita ada masa kita akan pergi lebih detail lah, sebab prion ni dia bukannya kuman, dia bukannya sejenis makhluk macam eukariot atau prokariot. Kalau eukariot, prokariot tu adalah bakteria. Prion ni adalah protein yang misfolded. Misfolded tu kalau bahasa Melayu kita panggil salah lipat, sampai dia boleh menjejaskan kita punya sel, dan sel tu dah rosak. Kemudian ada haiwan gigit makhluk yang mengandungi prion dalam badan dia, protein yang rosak tu, bawa kepada orang lain ataupun gigit manusia, dan manusia terjangkit, membawa prion tu dalam badan. Okey, kiranya buku ni tadi Abang Awi cakap tadi daripada 7 grup jenis tadi. Secara amnya daripada 7 grouping tadi. Secara amnya penulis telah buat klasifikasi penyakit bawaan haiwan ini mesti ada 7 kategori pembawa. Bukan pembawa, kita panggil apa? Pembawa tu kalau host ni kita panggil apa? Host maksud dia badan kita ke mana? Contoh kalau kuman perumah. Perumah. Okey, perumah. Kita sebagai perumah, benda yang ada dalam badan kita tu sama ada kuman ataupun prion ataupun parasite pindah kepada manusia lain. Okey. Pertama kita pergi kepada human disease from wildlife ni. Diterbitkan pada tahun 2015 lah. Okey. Yang dia nak tekankan di sini adalah penyakit bawaan haiwan ni kita panggil dia dengan zoonotic disease. Zoonotic disease ni adalah penyakit dari haiwan. Penyakit yang datang dari patogen yang mempunyai ability untuk menjangkiti haiwan ataupun manusia lain. Okey, kita ada berapa masa sekarang? Kita ada 30 minit. 30 minit lagi. Okey, sempatlah, insya-Allah sempat. Okey. Itu yang penting. Maksud zoonotic itu. Maksud zoonotic. Adik-adik kena faham. Maksud zoonotic itu adalah penyakit bawaan haiwan yang mempunyai ability untuk menjangkit pada orang lain. Kalau dia tak boleh menjangkit pada orang lain, dia bukannya zoonotic. Zoonotic ni mesti penyakit yang boleh menjangkiti orang lain. Okey. Lepas tu dia ada 3 kategori. Iaitu penyakit zoonotic yang boleh menjangkiti manusia tapi tak boleh menjangkiti haiwan. Yang kedua adalah penyakit yang boleh menjangkiti haiwan tapi tak boleh bawa kepada manusia. Dan yang ketiga adalah penyakit yang boleh menjangkiti haiwan dan kumpulan manusia. Kumpulan haiwan dan kumpulan manusia. Kedua-duanya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya, apa yang berlaku sekarang ni? Sekarang ni pandemik COVID-19. Ia adalah penyakit bawaan daripada haiwan, terjangkit pada haiwan, juga terjangkit juga kepada manusia. Di konsep yang sama lah ni. Konsep yang sama. Tapi ini virus lah. Tapi dalam buku ni masih belum ada lah sebab buku ni diterbitkan tahun 2015. Betul kan? Sebab tu penulis dia buat satu persoalan penulis. Okey, dia buat satu persoalan. Pada tahun 2015 penulis telah tulis, adakah pandemik pada masa akan datang akan berpunca daripada zoonotic. Waktu tu belum berlaku lagi COVID-19. Tapi possibility, kemungkinan besar untuk wujud satu pandemik yang besar tu, yang sampai meliputi satu dunia, akan berlaku. Sebab itu kajian sains sangat penting. Dia punya trend dia. Sebab kita pernah ada, dalam sejarah kita pernah ada yellow fever, kita pernah ada influenza, kita pernah ada selesema babi, selesema burung, influenza. Lepas tu kita sebelum munculnya COVID-19, adik-adik, kita pernah ada juga selesema unta. Saya pernah dengar. MERS-CoV. MERS-CoV itu bermaksud Middle East
Middle East MERS, respiratory MERS. Oh, saya lupa lah. Tapi macam tu lah. Maksudnya jangkitan paru-paru daripada tanah besar Arab sana. Yang menjangkiti jemaah haji kita pada waktu itu. Kerana apa? Kerana ada satu label yang katanya sunnah minum air kencing unta. Tapi saya tak tahulah, itu kita kena tanya kepada yang lebih pakar. Tapi disebabkan hal itu, jadi jangkitan itu terutamanya negara-negara Islam lah. Tersebarlah penyakit macam tu sampai bawa kepada Malaysia. Tak sempat MERS-CoV habis, naik COVID-19 yang berasal daripada Wuhan, China. Ini penyakit-penyakit bawaan haiwan lah. Itu yang antara orang kata apa ni? Dalam kategori zoonotic disease tadi. Ya, zoonotic disease. Okey, sebelum tu. Okey. Sebab dah banyak dah term sains dah keluar ni. Okey. Kita pun dah setengah jam. Sorry. Okey. Apa kata kita relax sikit, cuba adik jawab soalan yang abang nak bagi ya. Ingat tak abang cakap di awal tadi, siapa jawab soalan akan dapat hadiah. Pastikan jawapan tu tepat dan paling pantas. Sila type jawapan di bawah ruangan komen yang telah disediakan. Okey. Ni soalan warm up je dulu. Kita bagi satu soalan dulu. Tadi di awal sesi perkenalan, abang ada perkenalkan abang Awis ni bertugas sebagai medical assistant, penolong pegawai perubatan dalam bahasa dalam term JPA-nya lah. Senang ceritalah. JPA-nya macam tu lah. Okey, dekat mana sebenarnya abang Awis ni bertugas? Di klinik mana? Okey, siapa yang nak jawab? Bukan siapa nak jawab. Mohon semua yang ada dalam Zoom hari ni semua jawab. Yang paling atas sekali, yang paling tepat, kita akan bagi hadiah. Soalan dia, di manakah abang Awis bertugas? Di manakah abang Awis bertugas? Okey, sila jawab. Okey, abang Awis, sila sambung. Itu pun jadi teka-teki ya? Ya. Okey, kita terus sambung. Maklumat penting untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia lah. Bukan adik-adik saja, benda ni kena tahu. Semua lapisan masyarakat, terutamanya manusia. Sebab manusia ada otak. Peratusan bagi penyakit bawaan haiwan berbanding penyakit-penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, stroke, apa lagi penyakit? Asma, sakit jantung ataupun thalassemia, sekian lah, penyakit ibu mengandung. Peratusan penyakit bawaan haiwan sebenarnya lebih besar berbanding penyakit-penyakit lain tanpa kita sedari. Ini kajian daripada buku lah yang ditulis oleh penulis Michael R. Conover dan dia punya pasangan penulis dia. Okey, peratusan tersebut adalah 58%, lebih daripada separuh Daripada penyakit biasa. Penyakit bawaan haiwan. Tanpa kita sedar. Sebab tu kadang-kadang ramai yang terlepas pandang berkenaan penyakit-penyakit haiwan ni. Sebab penyakit haiwan dianggap bukan penyakit. Maksud kalau kita boleh hindari haiwan, kita tak kena penyakit. Tapi kita terlupa dekat rumah kita ada kucing. Betul. Ada kucing, yang boleh anjing. Tikus. Nak teka-teki lagi satu. Penyakit bawaan tikus. Okey, yang ni acah je. Boleh. Penyakit bawaan tikus. Tapi saya nak jawab. Okey. Cancel balik soalan tu. Okey. Penyakit bawaan tikus ni adik-adik, leptospirosis. Kencing tikus. Kencing tikus. Oh, nama dia apa? Leptospirosis. Leptospirosis. Tapi hakikatnya, walaupun namanya kencing tikus atas terma yang kita pakai, sebenarnya dia adalah penyakit bawaan mamalia, bukan tikus sahaja. Anjing boleh jadi pembawa, anjing, kucing, apa-apa sahaja jenis mamalia, termasuk rodensia. Kumpulan rodensia ni, rodensia apa? Macam bentuk tikus tu kan, rodensia tu. Jenis tikus, termasuk tupai. Ya betul. Okay. Ada orang makan tupai tak? Tak silap saya, tupai boleh dimakan. Tupai boleh dimakan. Okey, tupai kumpulan rodensia adik-adik. Rodensia ada tikus. Kumpulan rodensia. Yang tikus gemuk, lepas tu tikus bulan, itu semua rodensia. Ada kaum yang makan. Ada kaum yang makan. Dan orang kampung kita pun sebenarnya ada makan. Orang dulu-dulu kan. Saya ingat saya lah, orang Melayu dulu ada makan tembok tupai, makan tupai. Saya pun pernah rasa tupai dulu kecil-kecil.
Maknanya kalau lah kata tupai itu berpenyakit, mungkin akan efek kepada pemakannya. Tapi lebih kepada bendali badan lah, air kencing. Konsep kencing tikus tadi lah. Kayaknya maksudnya walaupun bahasa kampung je, bahasa senang fahamnya adalah kencing tikus, tapi tak semestinya daripada tikus. Tak semestinya daripada tikus. Itu terma yang kita guna sajalah. Tapi sebenarnya adalah lebih kepada kumpulan rodensia dan spesifik lagi, bukan spesifik lagi. Biasanya mamalia, spesifik lagi rodensia. Mungkin sama jugalah dengan satu lagi yang famous dekat Malaysia kita ni, tanah air kita ni. Sebab kalau pada bukan zaman dululah, tahun 90-an, 80-an, famous dengan perkataan penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila, betul? Penyakit anjing gila ni Rabies. Kalau tak silap saya, sebelum COVID-19 menyerang 2019, agak di Sarawak agak kesnya walaupun sikit tapi agak menakutkan sebab menyebabkan kematian kan. Penyakit rabies. Tapi rabies, perbezaan rabies dengan leptospirosis. Leptospirosis adalah bakteria. Bakteria kuman lah. Tapi rabies adalah virus. Virus ni konsep sama dengan corona COVID-19 balik. Okey, saya bezakan bakteria dengan virus. Bakteria adalah sejenis haiwan, sebenarnya haiwan bersel tunggal. Satu sel saja dia dah consider haiwan. Okey, virus adalah sebenarnya bukan benda hidup. Sebab apa? Bukan benda hidup. Virus tidak mempunyai nukleus. Okey. Sel biasa mempunyai nukleus. Berbeza dengan virus dia menumpang saja dalam sel dan dia membiak. Dia menjadikan sel benda hidup tu sebagai host saja. Okey. Dan kita balik kepada rabies. Rabies ni adalah virus dalam bahasa, asalnya dalam bahasa Latin. Saya tak pasti dalam tu ditulis rebere. Macam mana nak sebut saya tak pasti, tapi maksud rebere tu dalam bahasa Melayunya adalah meracau. Siapa yang digigit anjing ni ataupun haiwan yang terjangkit rabies ni, kalau haiwan tersebut ada virus rabies dan menjangkit manusia, dia akan jadi meracau. Itu panggil anjing gila tu, penyakit anjing gila tu kan banyak. Tapi bukan anjing saja, kucing sekalipun. Dekat Bangladesh banyak kucing Bangladesh. Maksudnya efek daripada kucing yang sakit tu pun dengan term yang sama tu lah, rabies tadi tu. Okey, faham. Okey. Salah satu simptom haiwan mamalia yang terjangkit rabies ni, aliu dia banyak. Aliu dia banyak. Kita panggil dengan terma hypersalivation. Maksudnya hyper tu terlalu banyak lah saliva daripada mulut dia. Keluar je banyak kan. Dia juga boleh, saya nak kata neurotoxin pun saya tak pasti istilah tu. Tapi virus ni boleh menyebabkan orang mengacau tu, sawan sampai ke kematian lah. Perkara-perkara tersebut ada dinyatakan dalam buku ada ni? dalam buku ni. Ada dalam buku ni. Cuma kita nak kena tengok. Itu yang saya cerita. Saya pesan pada awal. Yang penting buku kita mesti tengok dia punya topik dia. Topik satu-satu. Daripada topik tu sebenarnya kita dah boleh extract lah. Kita tak baca lagi bab. Daripada topik tu kita dah tahu. Sebab di topik dia tulis tajuk, subtopik. Bawah subtopik tu kadang-kadang ada nota kecil sikit. Berkenaan apa. Haiwan apa. Kelawar ke. Dia punya cross reference je. Cross silangnya. Okey, penyakit yang tadi kita dah bincang berkenaan bakteria, kita dah bincang sikit, ambil sikit berkenaan virus. Dan lagi satu, ini sangat terkenal juga tapi kita terlupa, kadang-kadang terlepas pandang, teka. Terlepas pandang. Nama penyakit? Penyakit bawaan haiwan. Jangan sangka haiwan tu mesti besar. Okey. Kutu juga haiwan. Kutu haiwan, betul. Kutu haiwan. Penyakit ni maksudnya ke atas kepala? Penyakit bawaan kutu. Seperti apa? Okey, penyakit bawaan kutu ni sebenarnya ada banyak sebab kutu pun ada beberapa spesies. Tapi hama tu dikategorikan sebagai kutu ke bukan? Lice kan? Ya, lice. Lice hama. Lice tu kutu hama ayam. Hama ayam, hama. Tapi kalau kutu anjing dan kutu kucing tu kutu spesies lain. Tapi lice tu biasanya haiwan kutu yang berada kat burung lah. Okey. Kutu ni dia bukannya menghasilkan kuman, tak. Dia adalah pembawa.
Dia gigit pada haiwan yang terjangkit tu. Okey. Biasanya kalau macam kutu apa? Saya ingat saya ada satu Bukan kutu babi bukan. Kutu babi pun boleh. Okey. Boleh menyebabkan ni Q fever. Q fever ni Coxiella bureti. Ni mamalia, kutu mamalia ni apa ni biasanya ternakan lah. Ternakan, kutu tu duduk pada ternakan, lembu apa semua. Okey. Kemudian dia pindah kepada manusia, gigit manusia, bawa kuman tu sekali. Pindah pada manusia. Manusia tu akan kena penyakit. Kutu ni tukang transit lah kerja dia. Dia tak terjangkit kuman, tapi dia mentransitkan penyakit tu daripada kepada orang lain. haiwan ternakan tadi kepada manusia. Ataupun haiwan lain. Hampir semua kutu dia punya habit dia macam tu lah. Semua kutu. Dan jangan jadi kutu rayap. Ingat pesanan tu. Jangan jadi kutu rayap. Okey, selain pada kutu, serangga apa juga yang boleh transitkan penyakit? Serangga? Macam mana? Nyamuk. Okey. Nyamuk. Nyamuk Aedes. Nyamuk adalah antara haiwan yang terkenal membawa transmit penyakit kepada manusia di Malaysia lah. Di mana cuaca kita panas dan lembap sepanjang tahun yang membolehkan pembiakan nyamuk sangat mewah lah. Asal ada air bertakung je mewah. Kalau air kotor malaria, kalau air jernih nyamuk denggi. Nyamuk Aedes, sorry. Kita pernah ada dalam sejarah, kita pernah ada Aedes. Nyamuk Aedes ke nyamuk denggi? Nyamuk Aedes, penyakit denggi. Ya. Kita pernah ada Zika. Apa lagi penyakit-penyakit yang endemik? Zika tahu? Zika pernah menyerang Malaysia. Bukan pernah menyerang Malaysia, pernah berlaku. Zika tu sekiranya nyamuk apa? Nyamuk jenis denggi. Okey, nyamuk Aedes, sorry. Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes juga membawa penyakit Zika. Alright. Zika menyebabkan kalau seseorang ibu mengandung, ibu yang hamil terkena jangkitan Zika, anak tersebut akan jadi kecut kepala dia. Okay. Pernah berlaku di Brazil. Saya ingat 2 tahun lepas kot. 2 tahun lepas. Baru lagi lah. 2 tahun ke sebelum MERS-CoV. Okey, sebelum sesama unta tadi. Sebelum sesama unta. Macam mana di Malaysia ada terjadi kes-kes? Di Malaysia kita cuba prevent waktu tu. Saya ingat ada satu kes kot. Saya pun lupalah sebab kes satu persatu, kes bawaan haiwan ni satu muncul. Sampai kita tak sempat nak kira sangat ataupun spesifik sangat dia punya data nak. Okey, ni data sekian. Masuk satu demi satu. Penyakit bawaan haiwan ni sangatlah. Sebab tu saya cakap 56%, 58% penyakit sebenarnya bawaan daripada haiwan. Okey, tinggal berapa minit lagi? Ada lagi masa. Boleh teruskan. Rasa macam menarik juga. Mungkin kita boleh kaitkan yang tadi human disease tadi. Tadi pun dah ada sebut macam coronavirus pun antara mungkin penyebab daripada zoonotic disease ni. Zoonotic disease. Ada satu waktu saya masih bersekolah, saya menyambung pelajaran Japanese encephalitis. JE. Canggih betul bunyi dia. Japanese encephalitis. Tahun 90-an 2000 daripada ternakan babi kan? Ya, itu selesema babi. Selesema babi. Ada tak sebab difahamkan yang JE virus Nipah ke apa tu antara orang kata rujukan utama. Itu termasuk dalam topik influenza dalam buku ni. Dalam topik buku ni dia juga ada cerita berkenaan JE lah, cuma saya tak boleh nak baca secara spesifik. Cuma JE ada, Zika dengan lagi satu penyakit dekat Malaysia dia tak cerita sangatlah. Dia banyak cerita berkenaan penyakit-penyakit yang berlaku sekitar negara dia. Jadi itulah penulis. Sebab tu yang penting pembacaan mesti pelbagai. Kita dapat satu buku ni, ini sebenarnya walaupun setebal ini belum lengkap lagi adik-adik, tak lengkap. Kalau kita nak baca dengan lebih spesifik, kita boleh baca di bawah tajuk-tajuk sekian. Okey. Ada buku, saya ingat dulu masa saya belajar kat USM ada satu rak buku tu cerita berkenaan influenza sahaja. Sangat banyak topik. Satu rak
hanya pasal influenza. Bukan satu rak. Ada Satu satu bay. row. Satu bay. Berkenaan influenza. Oh, banyak tak banyak Sebab influenza ni ada banyak pecahan. Ada banyak pecahan. Memang menarik lah. Kalau adik-adik berminat, cuba explore buku. Jangan anggap kita dapat satu buku, kita rasa dah cukup. Tak cukup sebenarnya. Bila kita selesai habis satu topik, rupanya masih ada banyak topik yang kita belum gali. Baca. Okey, ada apa yang boleh saya kongsi lagi rasanya? Okay. Rasanya kan daripada kita baca buku tadi, Abang Awi baca kongsikan Human Disease from Wildlife ni, sebenarnya apa sebenarnya pentingnya kita perlu ambil tahu penyakit yang bawaan haiwan kepada manusia ni. Kenapa penting kita nak tahu sangat ni? Kita nak prevent ke apa ke? Betul. Mungkin daripada buku ni orang kata dapat membantulah sedikit kita, tak semestinya pada adik-adik saya muda. Dalam buku ni yang saya cerita. Sebenarnya penyakit bawaan haiwan ni, KKM telah tubuhkan satu unit epidemiologi pada tahun seawal 1971 lagi. Begitu awal kita tubuhkan unit tersebut. 1971. Begitu awal sekali. Unit ni ditubuhkan untuk menghalang penularan wabak malaria, TB. Pada ketika itu tahun. Sebab kita negara sedang membangun. Masih banyak kawasan-kawasan kekurangan fasiliti yang baik, tandasi yang baik. Jadi nyamuk salah satu punca lah. Denggi daripada dulu lagi tak habis sampai zaman sekarang, zaman moden, denggi tak habis. Jadi walaupun jabatan unit ini ditubuhkan, tetapi penyakit bawaan haiwan ni dia tak akan habis selagi mana pertembungan haiwan dengan manusia itu wujud. Kenapa pertembungan haiwan dengan manusia itu wujud? Kerana populasi manusia semakin meningkat. Apabila populasi manusia semakin meningkat, adik-adik, adik nanti besar akan kahwin, akan hasilkan generasi yang baru, akan perlu wujud rumah yang baru, perlu beli tanah, lokasi rumah yang baru, dan developer tanah ataupun kita panggil apa pemaju tanah akan buka kawasan baru. Kawasan baru ini akan tebang, biasalah, mengganggu gugat habitat. Jadi kawasan yang tinggal tu daripada haiwan tersebut punya privasi sendiri tak tercampur dengan manusia, sekarang terpaksa berasimilasi bersama manusia untuk hidup bersama. Sebab itu penyakit bawaan haiwan, kadang-kadang penyakit pada haiwan juga terjangkit pada manusia. Monyet makan diet manusia sekarang ni. Kalau kita jumpa biawak, monyet, apa lagi yang biasa kita jumpa tepi-tepi jalan, sekarang berkongsi diet. Kita makan roti, dia makan roti. Kita pergi ke taman kalau dekat Kuantan ni, taman teruntum, ulur goreng pisang, dia makan goreng pisang. Ulur rokok, isap rokok juga. Maksudnya penyakit manusia juga adalah penyakit haiwan. Jadi itu adalah masalah ekosistem yang tidak baik, tidak sihat untuk kita. Sebab kalau kita gagal mengawal dua perkara ni, mengawal populasi haiwan bukan bermaksud mengancam mereka, memberi mereka privasi untuk hidup dengan cara mereka. Di samping itu menjaga ekosistem mereka, dan yang terpenting menjaga manusia daripada expose ataupun terdedah lebih banyak kepada haiwan-haiwan yang dulu kita tak tahu ianya wujud, sekarang ada bersama kita. Apa yang saya nampak tadi sebenarnya, yang penyakit-penyakit ni mungkin ada juga dalam buku ni. Mungkin nak kata saya simpul, bukan simpul terlalu awal lah. Kebersihan adalah perkara utama sebenarnya. Terutama kebersihan lah. Daripada kalau kata, sebab kita perasan tadi kerajaan Malaysia pun dah tubuhkan dari tahun 1971 kan. Epidemiologi, unit epidemiologi. Waktu tu kemungkinan tahap kebersihan di negara kita tak berada di tahap yang memuaskan. Itu yang menyebabkan penyakit-penyakit sering muncul. Ya, betul. Yang tu daripada orang kata kurangnya pemahaman terhadap kebersihan menyebabkan lalat apa semua tu mudah datang. Betul kan? Betul. Mawis? Okey. Tadi kita dah tahu kenapa pentingnya untuk kita ambil tahu tentang penyakit bawaan haiwan ni. Kita balik pada buku ni. Orang kata nak berhujung-hujung dah ni. Okeylah, penghabisannya. Nak kata penghabisan tak juga lagi. Sabar Abang Awis.
kenapa adik-adik kat dalam Zoom kita ni, adik-adik bakal saintis kita ni perlu baca buku ni? Adakah buku ini saja ataupun buku yang lebih kurang macam ni lah? Ya, betul. Buat peminat haiwan lah. Saya tak boleh jamin mereka akan menyukai buku ni. Betul, ini kita cakap jujur lah, reality. Kita tak boleh sentiasa bersangka baik ataupun bersangka buruk. Kita kena ambil jalan tengah, iaitu kita kata realistik. Kepada sesiapa yang tak berminat, dia akan tak berminat. Kepada sesiapa yang berminat, Dia akan cuba. Mesti cuba. Sebab kadang-kadang ramai yang minat, saya tengok. Ramai yang minat tentang sains, ramai yang minat tentang apa tu? Sekarang ni naiklah NGO jaga haiwan liar lah, kucing lah. NGO macam ni tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Tetapi mereka tidak menyelami penyakit haiwan. Itu yang menjadi persoalan. Mereka seolah-olah bersuara tanpa ilmu. Gali ilmu tu, cari. Buku-buku macam ni lah yang patutnya adik-adik kena cari. Buku seperti ini. Kita ada banyak buku macam ni. Datang ke perpustakaan ataupun boleh beli. Kalau tak ada sen, jumpa Abang TK kita. Abang TK kita ni boleh tunjuk mana satu buku yang adik-adik patut baca. Buku macam ni adik perlu baca. Bukan sekadar untuk menambah pengetahuan, tapi untuk menambah ilmu. Lepas tu untuk dipraktikkan. Bila kita dapat satu ilmu tu, ilmu penyakit haiwan, ilmu penjagaan haiwan. Sekarang kucing pun perlu dijaga kan. Siapa yang suka berminat untuk buka kedai penjagaan haiwan, jaga kucing ke jaga anjing ke tupai ke apa ke, mesti tahu penyakit berjangkit bawaan haiwan. Bukan sekadar mandi-mandikan kucing, tapi kutu-kutu kucing tu boleh bawa kuman apa. Dalam buku ni ada tulis. Okey, itu sajalah. Kalau adik-adik berminat boleh PM tepi. Okey. Sekejap. Tadi pasal buku ni. Okeylah, ni secara ni nak penghujung. Nasihat Abang Awis kepada semua peserta kem saintis muda ni. Program ni julung-julung kali diadakan. Apa orang kata nasihat Abang Awis agar adik-adik kita semua ni yang hadir ni on track, atas landasan dalam usaha ataupun cita-cita diorang untuk mencapai apa yang mereka mahulah. Ya, betul. Pertama, sekiranya adik-adik mahu sesuatu perkara itu direalisasikan ataupun adik-adik ada cita-cita yang besar, jangan berpatah balik lah. Jangan berpatah balik. Angan-angan penting. Angan-angan akan mencetuskan kita punya pergerakan, motivasi kita. Tapi angan-angan tanpa mobilisasi pergerakan tak ke mana lah. Jadi mesti ada usaha yang keras. Saya sendiri personally bukan datang daripada latar belakang pelajar yang bagus, bukan. Tapi saya punya minat yang sangat dalam berkenaan sains. Seingat saya waktu tingkatan 4, tingkatan 5 macam tu, saya pernah tanya cikgu motivasi saya lah. Cikgu yang motivasi. Kita panggil kaunselor kan? Kaunselor, betul. Kaunselor ni kan suka masuk kelas tanya, apa cita-cita awak? Apa cita-cita awak? Dia suka tanya. Saya waktu tu confused. Confused. Saya minat melukis. Pada masa yang sama, saya juga minat sains. Pada masa yang sama, saya tak pandai. Saya tak pandai. Tapi dia bila cikgu tu bagi borang apa semua, saya pun isi. Lepas tu dia pun baca satu-satu sampailah tiba giliran saya, dia pun baca. Oh, nama sekian-sekian dapat baca. Awak punya result biologi berapa perisa itu? Saya pun cakap lah 45 cikgu. 45. Tapi awak pegang ni 45% markah awak ni, dengan harapan yang tinggi, awak lebih jauh, boleh pergi jauh. Jangan tengok pada markah, tengok pada keinginan. Dan sekarang budak-budak pandai. SPM straight A tu sekarang ni mainan. Tapi kadang-kadang minat kurang. Betul. Minat kurang. Atas paksaan pula dah. Saya tak pastilah paksaan ke apa, tapi maksudnya mendalami sesuatu perkara tu, dia tak menjiwai. Ambil salah satu bidang, kadang-kadang sebab trend. Mak ayah minta kita jadi doktor, ataupun doktor tu sebagai satu jenama untuk diletakkan pada diri kita lah. Nama sekian doktor abang, Dr. TK.
kan. Dia ni sekian engineer tapi sebenarnya dia tak betul-betul minat. master pun. Dia tak ada minat yang mendalam. Jadi minat yang mendalam tu mendorong kita buat sesuatu perkara yang lebih menakjubkan. Lebih lagi pada apa yang kita impikan dahulu, kita akan buat perkara yang sangat extraordinary lah. Buat yang terbaik. Okey, terima kasih kepada Abang Awis Akani kita di atas perkongsian ilmu kita pada hari ini, perkongsian berkaitan bedah buku yang berjudul Human Disease from Wildlife. Dan jangan lupa nasihat Abang Awis tadi tu, nak jadi saintis muda tu kena tanamkan minat. Yang penting keinginan tu Keinginan yang kuat, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Okey. Setengah jam yang lalu, Abang ada tanya satu soalan. Mana Abang ada hutang 2 soalan dengan adik-adik sekalian. Daripada perbincangan kita di awal tadi sehingga ke akhir, cuba adik-adik jawab soalan seterusnya. Sudah bersedia dengan kelajuan jari anda untuk menaik? Okey, soalan kedua, hadiah-hadiah memang puas hati. InsyaAllah kita akan cuba hantar hadiah ni ke rumah adik-adik ataupun ke perpustakaan yang terdekat. Okey. Berikan contoh penyakit bawaan haiwan yang pernah menggemparkan tanah air kita. Nama spesifik dia sebab abang ada sebut tadi nama-nama canggih-canggih tu. Abang ulang sekali lagi soalan kedua ni. Berikan contoh penyakit bawaan haiwan yang pernah menggemparkan tanah air kita. Nama spesifiknya. Itu soalan kedua. Okey. Abang bagi masa. Dan soalan terakhir. Soalan terakhirnya ni senang je. Soalan ni senang tapi jawapan dia pandai-pandai lah. Adik cuba mengarang. Apakah maksud zoonotic disease? Apakah maksud zoonotic disease? Tak silap abang, tadi Abang Awis ada nyatakan apa itu maksud zoonotic disease. Kita akan cari jawapan yang paling tepat dan paling cepat, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah berakhir sudah untuk slot sesi bedah buku kita pada hari ini. Terima kasih kepada Abang Awis Akani. Saya mohon maaf dahulu sekiranya ada beberapa info mungkin kurang tepat, mungkin boleh dijadikan rujukan, tapi yang penting teruskan membaca. Teruskan membaca. Betul kata Abang Awis tu. Yang penting teruskan membaca. Siapa yang nak dapatkan buku ni daripada abang dengar perkongsian daripada Abang Awis tadi, memang menarik sebab dia relate dengan kita sekarang. Yalah, selepas kita diserang dengan coronavirus ni, memang orang kata kita selalu tertanya-tanya pasal kesihatan. Tanpa disangka benda ni ada kaitan juga dengan bawaan haiwan seperti yang berada dalam tajuk buku ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam slot yang lain pula. Di lain masa, di lain hari. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.